Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jual beli dengan cara lempar batu. Maknanya kita bayar RM5, kita bayar RM5, dia pun beri batu ke kita, lempar lah. Bagaimana dia pun kena tu saja je. Kadang-kadang kalau kita nak baju warna merah, kena baju warna hijau. Kita nak baju, kena kokan letak. Jadi itu pun jual beli yang gharar juga dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpahannya. Malam ini kita sambung lagi pengajian kita Al-Lu'lu' wal Marjan, masuk pada kitab yang baru, iaitu Kitabul Buyu', kitab yang ke-21. Kitabul Buyu', Babu Ibtali Bai'il Mulamasah wal Munabathah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bai'atil mulamasah wal munabathah. Ini bab terbatalnya ataupun larangan daripada menjual beli secara mulamasah, mana sentuh, wal munabathah, secara lempar. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada jual beli secara menyentuh dan munabathah, secara lempar. Jadi kita telah selesai dah hadis-hadis yang kita baca sebelum pada ni, itu berkenaan dengan munakahah ataupun rubu' munakahah. Jadi biasanya kalau kita ngaji ni, dia ada bab ibadat, kemudian dia ada bab munakahah, dan ini masuk kepada rubu' yang ketiga, orang panggil muamalah ataupun jual beli. Ada akan datang lagi, dia ada satu lagi, dia panggil babul jenayah, bab tentang jenayah-jenayah pencerobohan yang dilakukan oleh seseorang terhadap diri orang lain, sama ada nyawa ke, ataupun tubuh badan dia, ataupun pencerobohan terhadap harta dan maruah dia. Jadi bab buyuk ni mana bab jual beli, mana bab bersabit dengan harta. Jadi ada bab tentang harta ni, satu benda yang penting, kerana harta adalah tonggak kepada kehidupan kita. Sebab manusia ni dia dia ada hajat. Dia ada hajat. Setiap daripada kita dia ada macam-macam keinginan. Jadi keinginan ni ada keinginan nak makan, nak minum, nak berumah tangga, macam-macam kalau. Sebab bila manusia ni ada banyak keinginan, itu menandakan dia berhajat. Bila mana dia berhajat, dia lemah. Maka syariat telah menetapkan kepada manusia ni jalan-jalan untuk manusia menyempurnakan hajatnya. Jadi antara hajat yang manusia nak ni, kadang-kadang benda tu dia ada sendiri, sesuatu tu jadi milik dia, ada pada diri dia. Kadang-kadang tak ada pada diri dia, tapi ada pada orang lain. Jadi contoh dia kata, contoh, kalau orang tu dia duduk di rumah dia, depan rumah dia tu adalah landok, dia tandai, bendi dan sebagainya, adalah akar kayu ke, pucuk-pucuk ke apa, tu dia ada. Bagian nak ulai sejak muda tu memang lepas tu, tapi ia kena nak nasi.
Jadi dia tak mampu nak nandai bergerak, nandai parti apa semua nak mesti jadi bergerak. Jadi dia berhajat kepada orang lain yang menandai parti, menandai bergerak. Begitu juga orang tanda parti ni, dia kadang-kadang dia nak pada baju, nak pada gula, nak sebagainya. Jadi dia kena bergantung pada orang lain pula. Jadi manusia ni dia berhajat antara satu sama lain, kerana masing-masing itu mempunyai kemampuan yang terhad, harta yang terhad. Jadi dia berhajat kepada orang lain. Dan orang lain ni, bila mana dia ada hajat dengan orang lain, jadi orang lain ni tidak akan bagi dengan percuma. Sekali dua boleh, minta berah dua puk. Tapi kalau nak hari, beri demo lah. Jadi orang ni dia tidak akan bagi dengan percuma, melainkan dengan ada tukaran, ada bayaran. Jadi dengan ada tukaran itulah dia boleh mendapatkan apa dia nak. Lalu dia tanda padi, dia nak makan ikan kering. Jadi dia tanda padi ni dia ulu. Orang buat ikan kering ni tu. Ahli pakar. Jadi dia nak pada benda tadi dia kena tukar. Jadi pertukaran itulah yang dikatakan sebagai jual beli. Kalau duit saja dipanggil heboh ataupun hadiah. Jadi manusia ni dia ada sifat cinta kepada harta, sayang kepada harta, di samping dia ada hajat. Jadi dia tidak akan bagi apa yang menjadi milik dia tu, melainkan dengan ada pertukaran. Jadi pertukaran tadi macam-macam cara lah. Jadi pertukaran itulah yang dikatakan sebagai jual beli untuk manusia ni dapat menyempurnakan hajatnya. Jadi perlu pada jual beli ini supaya tidak berlaku tanazuk, perebutan, tidak berlaku pertelingkahan, perbalahan. Sebab kadang-kadang kita nak bagian, kita tak ada bini, kita ambil orang. Itu kita telah merampas orang. Maka di sana akan berlaku perbalahan. Jadi manusia ni dia kena hidup dalam keadaan harmoni, ratu molek. Maka di sana itulah Allah SWT menetapkan ada jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan dia mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu secara batil, melainkan dengan ada perniagaan, ada jual beli antara minkum, secara sukarela di antara kamu. Jadi itu benda asal dalam perniagaan, dalam jual beli untuk menyempurnakan hajat. Jadi jual beli itu sendiri yang dikatakan sebagai pertukaran. Secara umumnya dia ada 3 jenis jual beli. Yang pertama, jual beli barang dengan barang. Dalam istilah Arab dipanggil muqayadah. Yang kedua, itu yang dipanggil juga sebagai barter. Jual beli barter, barang dengan barang. Kita nak makan pisang. Kita nak makan pisang, jual ayam kita rekod, tukar. Jadi kita orang maya ayam kita sekor, bolehlah 3 sikap dalam berangin. Jadi itu pertukaran barter, sistem barter. Jadi sistem barter ni dia kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Macam orang ni dia nak pakai belah bulu. Dia nak pakai belah bulu, dia adanya jemur. Jemur mana belah biasa. Jadi dia kena ada pertukaran, tukar betul. Jadi bahagian tukar dengan bahagian. Satu lagi dia panggil pertukaran antara bahagian dengan duit. Bahagian dengan duit. Kalau zaman Nabi itu dinar, dirham, tukar berapa. Sekata buah tambah ni berapa dirham kena bayar. Jadi pertukaran. Ataupun kalau kita zaman sekarang ni, seekor ayam tu berapa riyal, 20 riyal apa. Itu kita jual beli. Satu lagi dia panggil bai'us sarfi, jual beli mata wang. Kita jual beli mata wang. Kita ada duit ringgit, kita jual dengan bak Thailand, tukar berapa.
Itu dia panggil, dia kena ada sebab kita berhajat, sebab kita masuk negeri orang, kita negeri Mekah, Riyadh Saudi, negeri ke Amerika, ada dolar Amerika, jadi kena tukar. Jadi itu pun jual beli mata wang pun dikira sebagai jual beli juga. Ada jual beli itu dia ada syarat-syarat dia. Jadi bila kata jual beli ini maknanya macam-macam jenis jual beli. Sebab asal daripada asal perkataan buyuk ni daripada baik. Baik, maknanya jual beli. Dan jual beli macam jenis lah. Kita sebut ada 3. Ada 3 dia jual beli. Kemudian ada jual beli yang dilarang oleh Nabi. Seperti yang kita baca di sini dia panggil bai'ul mulabasah. Mana jamuh tu kira jadi. Kita masuk dalam kedai, tak. Kita pun ambil selah kain, kita pun jamuh baju. Ambil baju selah kita pun tak buat daripada hanger lagi. Tak. Kita ambil tu, dia bagi. Kena bayar tu. Sebab jamuh kira beli. Kadang-kadang masuk kedai tu automatik beli tu. Tak kira bawa biti ke tak bawa biti ke. Jadi itu satu bentuk jual beli yang ada di zaman jahiliah. Dan ini dilarang oleh Nabi sebab orang itu terpaksa beli, dia tidak ada pilihan. Sebab kadang-kadang dia masuk tu memang lah dia nak beli baju. Cuma baru tengok baru nak tentu kena ke tidak kena. Jadi tuan kedai ni kata dia mau ambil pergi tak nak bayar. Jadi itu panggil baik mulabasah, dilarang oleh Nabi. Samalah juga baik munabazah ni, jenis jual beli yang dilarang oleh Nabi. Sebab apa? Sebab iaitu jual beli ni dia kira sebagai melempar. Mana dia ambil anak batu tu, orang tu masuk, dia pun lempar batu, kena kawin tu. Demo kena beli tu. Sebab kawin mereka kena demo kena beli bagi. Ataupun dia ambil baju nak dia lempar ke kawin tu. Jadi kawin tu bukan. Bukan. Jadi berlaku jual beli. Itu mengikut jahiliah. Jadi Nabi SAW larang. Sebab apa? Sebab ini tidak mengikut kehendak syarak. Allah Ta'ala kata, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Dibenarkan adalah jual beli yang berdasarkan kepada kerelaan. Mana tidak ada paksaan pada pembeli, seperti mana tidak boleh ada paksaan pada penjual. Kadang-kadang setengah orang itu dia tak saya jual. Kawan ni Allah binti, dia mau kena jual juga kawan, kena jual. Jadi kadang-kadang harga tu harga yang lebih murah daripada apa yang dia dengan nilai sebenar, ataupun lebih tinggi lagi. Tapi dan dia sayang tak dia nak apa dah. Jadi kalau orang paksa juga, itu dikira sebagai jual beli yang batil, dilarang oleh syarak. Jadi ada jual beli dilihat dari sudut pembahagian ni. Pembahagian ni mana jenis jual beli itu sendiri. Dia panggil item, benda kita jual tu kan. Bahagia dengan bahagia dengan duit dengan duit. Itu hak kita sebut tadi. Satu lagi dia panggil jual beli hak dilarang oleh Nabi ni, hak di bawah kategori baik jual beli gharar. Jual beli gharar ni mana jual beli tipu lah. Maknanya memperdayakan orang. Supaya orang tiket judi lah dia beli kan. Dia bayar 10, dia bayar 2 yak dah. Jadi dia ambil lah mana-mana nikel. Saya di papai tu dah dia campur sesuatu. Jadi ada bagai hak rega 10 yak, ada bagai hak rega sama dah. Jadi dia beli dengan rega 2 yak dah. Hak tu duitnya bagai tu rega sama. Kata kosong. Tu jual beli gharar. Ataupun macam jual beli, dia panggil jual beli apa contoh dia, jual beli ayah dia terlepas. Kata kawan ada ayah sekor ni, kalau tu ataupun jambu ni, kawan nak jual demo 10 yak, 10 yak sekor. Jadi bagai tu ada, tapi dia sendiri tak boleh nak ikat.
Jadi tak boleh nak sebut. Jadi dalam paper dia kata syarat barang yang boleh dijual beli ni dia kena qabil taslim, boleh diserah. Jadi penyerahan itu maknanya mengikut adat, mana boleh hantar. Maknanya kita sebagai penjual boleh serah kepada pembeli, pembeli boleh terima dengan cara hak munasabah. Kalau dia kata ada yang mau kena mari esok lah kahwin kat malam ni, jadi kahwin itu mari esok, kata tak ada, selingkuh ayah, ayah tulah, ayah liar, dia mau tak kahwin pula, tak kahwin dia kata tak ada. Mau kahwin dia agak dia tepuk dia perak kahwin, lepas. Jadi 3 kali mari tak ada nak beli ayat. Itu maknanya tidak dapat disuruh dengan pada adat. Jadi tak boleh jual, tak sah. Sebab dia kira benda yang tidak ada. Jadi bagi orang tak ada ni dia kira benda yang tidak boleh dijual. Lebih-lebih lagi dalam masalah Syafi'i lah, kita tidak boleh jual benda yang tak ada. Tapi bagi masalah lain, dia ada perincian. Mana kalau benda tu boleh diserah, walaupun barang itu tak ada, tapi sifat dia tu kita boleh cek lah melalui katalog dia, ada spesifikasi dia. Lepas tu penyerahan itu bila sama ada kita diambil ke dia bayar hantar ke, kalau hantar tu Korea mana, jelas pada kita, maka kita boleh beli barang tersebut walaupun masa kita bayar tu, ataupun kalau lebih kan kita beli online kan, masa kita transfer BT ke dia tu, barang tu tak tahu di mana. Kadang-kadang barang tu duduk China lagi, barang tu duduk di Indonesia. Tapi kalau benda tu kita kata dia ada platform dia, macam-macam lah melalui platform dia tu. Jadi kita boleh beli benda tu walaupun benda tu tak ada, tapi dengan syarat-syarat dia tadi lah. Itu kemungkinan untuk dapat diserah, kita boleh terima. Lepas tu kalau benda tu tak boleh nak serah, dia boleh bayar balik pada kita, dia boleh refund untuk kita. Itu mana ada jenis jual beli orang panggil gharar. Ada jenis gharar, mana antaranya benda tu tidak dapat diserah, sifat dia tidak diketahui. Ataupun dia ada satu lagi ni, jual beli bai'ul hasad, jual beli dengan batu. Bukan jual beli batu dah, batu tu memang kita boleh beli. Mana jual beli dengan cara lempar batu, maknanya kita bayar 5 riyal, kita bayar 5 riyal, dia pun beri batu ke kita, lempar lah. Bagaimana dia pun kena tu saja. Kadang-kadang kalau kita nak baju warna merah, kena baju warna hijau. Kita nak baju, kena pakai peletak. Jadi itu pun jual beli yang gharar juga dilarang. Jadi semua ni berlaku di zaman jahiliah, dan sebahagian itu dia mulai balik zaman ni. Ada. Sebab orang ni dia nak pitih daripada orang, dia akan tipu. Sebab itulah masih lagi relevan, mana kita kena ngaji pak jual beli ni. Ada jual beli yang harus, ada jual beli yang larang. Dan ada jual beli itu melibatkan cara lah. Macam tadi lempar batu tu satu bentuk cara. Ada satu lagi jual beli ni pakai Allah. Dia panggil jual beli unjuk, bai'ul mu'attaf ataupun bai'ul ta'ati. Kita Allah. Jadi kita pergi supermarket lah, kita ambil barang tu seragam, letak depan dia, tak kecek apa, dia tak kecek dengan kita pun tak kecek dengan dia cara pun scan, kita pun ambil kad kita, swipe tu, dia pun order, bersih, nyok kita pergi, tak payah sepatah pun, saya jual, saya beli, tak ada. Itu panggil baik ujuk-ujuk, baik order. Jadi baik order ni itu sah ke tidak, sah ke tidak. Tapi itu adalah satu jual beli yang diterima oleh dia. Kadang-kadang kita beli di mesej tak, supaya kita beli air mineral, kadang-kadang bentuk disejik kan, tak, RM1. Semoga anda jujur, mana bayarlah begitu, dia tabung tu, tak tahu mana, tapi dia tak tabung. Jadi kita pun bayar, tak?
kita bayar dengan mesej ke apa ke. Jadi pakai mesej lah. Kadang setengah benda tu kita kena scan. Kita swipe. Dia tak tahu mana tu dia tu. Dulu tak pernah ada cashier. Jadi kita nak akak jual beli dengan siapa. Itu satu bentuk jual beli yang ada. Jadi jenis jual beli ini perlu diketahui hukum dia. Cuma dalam hadis yang pertama ni ada tafsiran dia mulamasah tu apa? Yang dikatakan jual beli mulamasah ni kita ni perlu kita baca hadis yang ke-967. Hadis Abi Sa'id al-Khudri qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-libsatain wa an bay'atain, naha 'anil mulamasah wal munabazah fil bay' wal mulamasah lamsu ar-rajuli thawb al-akhar bi yadihi bil layli aw bin nahar wa la yuqallibu illa bidhalika wal munabadha an yanbidha ar-rajulu ila rajuli bi thawbihi wa yanbidha al-akharu thawbahu wa yakuna dhalika bay'ahuma min ghairi nazarin wa la tarad. Hadis riwayat daripada Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada libsatain, mana dua jenis pakaian. Dua jenis pakaian ni mana yang antara jenis pakaian yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keadaan tertentu. Jadi keadaan dia tu antaranya pakaian ni kita ada pakaian yang sengaja dipakai untuk nampak pelik. Dipanggil libas syuhrah, mana selalu dipakai oleh orang lapar suhu. Dia nak suh nampak hebat dia ni, dia ada sini pakai, dia tak pakai, dia pakai pelik pada orang. Jadi dia nak menodulkan diri dia. Ataupun boleh jadi orang Nabi lagi ni libsatai ni jenis pakaian ataupun cara berpakaian dia nampak menutup aurat tetapi sebenarnya tidak menutup aurat. Pakaian ketat, ia menampakkan tubuh dia. Maknanya dia tutup dah tubuh dia tu tapi balut nakal. Balut nakal mana ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh dia. Jadi tak boleh. Sama lah juga seseorang yang pakai pakaian yang longgar dah tapi dagang nipis. Tadi juga. Inilah yang dikatakan berpakaian tapi bertelanjang. Itu jenis pakaian yang antara dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun ada juga jenis pakaian yang dilarang oleh Nabi ni, mana seorang lelaki dia pakai pakaian yang dicelup dengan za'faran, warna kuning nyala. Pernah waktu kita lain mana tak sesuai untuk dia pakai. Jadi kalau warna merah biasa tu tak apa, atau senyum warna za'faran ala qawrin, itu tidak sesuai bagi lelaki. Cuma kita nak di sini Nabi larang daripada dua jenis jual beli. Dua jenis jual beli, iaitu Nabi larang daripada mulamasah dan munabazah dalam jual beli. Mulamasah tiga apa? Seseorang lelaki menyentuh pakaian orang lain dengan tangan dia pada waktu malam ataupun pada waktu siang, wala yuqallibuhu illa bizalika, mana dia tidak membalik-balik, mana dia tidak cek, mana dia jamuh-jamuh gitu je. Maka berlakulah jual beli. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ada tiga sebab. Yang pertama, ini dipanggil gharar, mana tipu. Tipu. Mana benda tu sebab dia kata tak boleh buka supik ni. Buka supik kira beli. Jadi kita pun nak tak kena bayar. Jadi itu tidak boleh. Kita nak paksa dia beli apa yang
dia jual kepada kita. Kemudian yang kedua, mana dia tidak dapat melihat barang itu sendiri. Barang itu sendiri dia tidak dapat cek. Sebab kalau bukan jambil tengok tu, boleh keadaan tu kita boleh nampak. Dan satu lagi, dia terpaksa menerima. Terpaksa menerima dalam keadaan dia tidak berkenan, mana dia terpaksa bayar. Benda tu jadi hak milik dia juga. Cuma dalam konteks sekarang ni dah, macam kita kata kita beli baju dah. Kita beli baju, beli online ke mana-mana tu. Dari segi warna tu ada. Kita tak tahu tu. Warna tu betul kau mengikut kita nak sahaja lagu mana apa semua betul kau. Tapi sekarang ni bila pihak penjual ni, dia ada standard saya. Kalau sampai Nabi di Madinah zaman dulu dia cari itu sebut dia tak ada standard. Tak ada standard. Kita kata kalau S berapa ukuran bahu, lampu, lengan apa dia, kita ni standard dah. Maknanya kalau S tahu ni, kalau jual kasut saya 40, 41, 42, 43 ada juga standard. Jadi benda tu kalau duduk dalam kotak tu tak apa. Sebab kita boleh cek melalui katalog. Saya dia ada. Macam kalau kita beli jubah ada. Beli jubah dengan cap lagu ni saya dia berapa dia bagi tu. Jadi kita boleh bayar tu. Itu tidak jadi walau. Hak ni jamuh saja. Sebab setuh. Mula masa kerana setuh maka berlaku jual beli. Dalam keadaan orang itu baru mari nak tengok je, tiba-tiba dia terpaksa bayar. Itu dikira sebagai jual beli warak, jual beli yang memaksa je. Dalam keadaan tipu, dalam keadaan orang itu tidak dapat cek. Sebab kadang-kadang dia buat lagu ni memang ada benda yang nak susu, benda harus susu. Dia tak bagi kita cek. Sebab ada cacat celah dalam pakaian ataupun dalam benda tadi, maka sebab tu dah dilari kita daripada memeriksa benda tadi, sehingga kita terpaksa bayar. Pelik kena kita. Dia kata barang yang dijual tidak boleh dipulangkan. Tak tahu apa kita. Tapi kalau kita pergi kedai, masuk kedai tu dia kata jatuh pecah dikira baik beli. Satu lain. Waktu tu dia masuk, dia bawa bak ganti rugi. Sebab kita masuk kedai ni, panggil tu dimetah. Dia kata, kok jatuh? Jadi orang jatuh tu kena pergi scan bayar. Sebab itu dia panggil ganti rugi. Walaupun dia kata pecah dikira beli, itu tidak, orang tak panggil jual beli tu. Itu panggil bak apa? Bak ganti. Walaupun dia kata saya bukan nak beli, memang tidak nak beli, tapi disebabkan kita benda tu jatuh pecah, jadi kita bayar ganti rugi. Jadi mana penjual tu dia silap, tidak tepat dalam menamakan benda. Walaupun dia kata jatuh dikira beli, bukan beli sebenarnya, tapi ganti rugi. Patut dia guna? Boleh, sebab dia ada kaedah. Dalam bab ni dia panggil al-ibrah, bil ma'ani la bil alfaz wal mabani. Dalam bab ni yang diambil kira adalah makna dia, bukan lafaz. Mana kalau salah tu tak apa, salah lafaz, tapi hak maksud dia gapo ganti rugi. Dia kena bayar ganti rugi tersebut. Wal munabazah ni pula, seseorang lelaki melemparkan kepada lelaki lain pakaian, dan seorang lelaki lempar pakaian dia. Maksudnya dia berlaku pertukaran jual beli ini dengan pakaian dengan pakaian. Macam contoh, kain batik nak jual kain batik, bayar dengan nak beli kain batik, nak bayar dengan kain belakang. Bukan gitu. Jadi tukar tu boleh, tak ada masalah. Kita nak jual kain batik, tukar dengan kain belakang boleh. Tapi pertukaran itu berlaku dengan secara lempar, dalam keadaan orang itu tidak dapat melihat bagi hak dia nak, bagi hak dia terima, tiba-tiba berlaku jual beli, maka di situ
berlaku warak, tidak dapat dipastikan ataupun ada unsur penipuan, maka pada ketika itu jual beli tadi dia berlaku dengan cara mana? Min ghairi nazarin, tanpa melihat dan tanpa persetujuan. Sebab syarat dia kena ada persetujuan. Jadi persetujuan itulah sebenarnya diungkapkan dengan sifat akad jual beli. Saya jual, saya beli. Itu dia punya konsep dia. Jadi walaupun dalam Quran, dalam hadis ni tak ada, dalam hadis tak ada pun sebut. Bila kamu jual, kamu kata saya jual. Bila kamu beli, kamu kata saya beli. Tak ada. Tetapi dirumuskan oleh fuqaha untuk menyatakan ada jual beli ni tak ada persetujuan, jadi kita kata saya jual. Hak laki hak kita nak jadi kita kata saya beli. Jadi maksud ada akad ni atau ada ijab qabul ni untuk menzahirkan makna kerelaan kita. Maka sebab itulah kalau kira sebenarnya bila kita berseraga dah bagai bagi di kaunter Allah ke cashier dah, dia tak kecek kita pun tak kecek, walaupun tak ada siwah jual beli, dia sah juga. Mengikut mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i tak sah. Mengikut mazhab Ahmad sah. Sebab apa? Sebab kita urus paku tu harga dia. Nak beli lah, kita mari tunggu niat dah. Nak pergi supermarket, nak beli gotu buat list ke apa dah. Jadi memang kita nak pakai tu. Memang kita tak depan dia tu, maknanya memang nak beli. Jadi tak payah lah. Sebab tu lah dia panggil korina ni. Korina mana tanda, dia panggil korina haliyah. Keadaan seseorang itu memang dia nak beli barang tadi. Dia nak beli barang tersebut. Sebab tu lah dia ada beratur. Memang dia nak lah. Kalau dia tak saya beli, dia pakai tinggal situ je. Mana bila dia beratur lama dah tak depan cashier tu. Memang betul dia nak beli. Pak cashier tu pula memang dia jaga barang. Nak berjabir ataupun nak scan sosok tu. Mana memang nak jual. Tuan kedai tu memang gaji dia tu duduk cokoh situ untuk urus benda jual beli. Maka dengan sebab tu dah tak perlu kepada ijab qabul dah pada waktu itu. Sebab keadaan cuba dalam bab akad nikah ni dah, akad nikah kalau orang tu dia jawab dengan ringkas, saya terima nikah ni, jadi dah sebab muka dia mari tu dengan baju saya nak baju pengantin dah, pakai ada apa dah. Jadi sirah ataupun lafaz akad nikah tu simple. Aku nikahkan kau dengan anak aku sekian-sekian dah, dengan masa sekian, untuk kata saya terima. Jadi terima ke apa? Terima nikah kan? Bukan jual beli situ. Sebab apa mata kita? Sebab mari itu berlaku tu. Lain berlaku baju-baju bakar. Jadi memang yang ambil dia. Tahu dah ni janji dan nak nikah. Jadi bila dia kata saya terima, itu sudah memadai. Sudah memadai. Tak ada melihat pada keadaan. Jadi samalah dalam bab jual beli ni. Walaupun antara penjual dan pembeli dia tak berkata apa-apa, tapi keadaan itu bila dia berniat untuk jual beli, maka hendaklah dikira sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i ini dia pentingkan benda ni sebab takut ghara juga. Sebab itulah kalau benda kotak-kotak ni kita kata benda apa daripada 10 riyal tak akad pun apa. Tak pakai beli botol, beli bulus botol, kicap botol, gula sekali dulu. Pakai unjuk-unjuk tak apa, tak perlu akad jual beli. Cuma dalam benda yang melibatkan banyak perkara, macam nak beli kereta, nak beli rumah, jadi dia kena buat agreement lah. Kena buat perjanjian suap jual beli tu. Sebab dia berkait banyak perkara. Itu ada dokumen lah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Bila kamu ada urusan hutang piutang hingga pada satu tempoh, maka hendaklah ditulis arahan daripada Allah Ta'ala. Jadi bila benda tu benda yang mustahak penting, maka tidak dapat tidak benda tu dia kena ada dokumen. Jadi kena ada
ada menulis di situ. Kemudian hadis 96 itu ada Abu Hurairah qala yunha an siyamaini wa bai'ataini al-fitr wal nahar wal mulamasah wal munabazah. Mana dilarang daripada dua puasa. Mana Nabi sebut sekali, dilarang kamu ni daripada dua puasa, iaitu puasa pada hari raya, puasa dan puasa pada hari raya haji. Tak boleh puasa. Mana iman kita kuat secara mana pun, keinginan kita kuat secara mana pun untuk beribadat pada Allah SWT, tetapi bila masuk 1 Syawal dan juga bila masuk pada 10 Zulhijjah, maka haram berpuasa. Sebab hari itu adalah hari raya ataupun hari kita merayakan kemenangan kita. Lalu puasa tu mana kita meraihkan kerana kita dapat menyempurnakan tempoh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kamu dapat sempurnakan tempoh Ramadan itu sebulan, kamu bertakbir dan kamu bersyukur atas hidayah yang Allah SWT berikan kepada kamu melalui bulan Ramadan itu. Lalu raya haji ni pula dipanggil hari Dhiyafah, hari tetamu. Mana kita ni dikira sebagai tetamu Allah. Dengan ada ibadat korban ni, ada daging yang ada binatang yang disembelih, dimakan daging. Mana kita ni dikira sebagai tetamu Allah SWT, kena makan daging korban. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha. Bila mana binatang itu rebah, maka makanlah daripada daging. Jadi itu arahan daripada Allah SWT supaya kita jangan berpuasa pada 10 Zulhijjah, kemudian diikuti dengan 11, 12, 13 dipanggil hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu mana hari orang yang berkorban ni, dia kadang-kadang ada lebih daging itu, dia akan jemur lah. Dia letak di bawah panas matahari, dia akan jemur. Jadi 3 hari tersebut juga dilarang daripada berpuasa. Walibsataini istimalu sammat. Dua jenis pakaian yang Nabi larang ni, pada seorang tu berselimut itu. Wasamma'u an yaj'ala thawbahu ala ahadi atiqaihi fayabdu ahadu shiqqaihi laysa alayhi thawbun. Walibsatul ukhra ihtiba'uhu bi thawbihi wa huwa jalisun laysa ala farjihi minhu shay'un. Jadi dua jenis pakaian dalam hadis berikut ni, hadis 97 ni, dua jenis pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ni dipanggil istimalus samma. Istimalus samma ni mana dia ambil kain selimut, ni dah, dia letak atas bahu dia. Dia letak atas bahu dia tu, dalam keadaan tak ada kain sarung yang dia pakai, patu je. Jadi dia tubik pergi mana-mana dengan pakaian gitu. Dia buku gitu. Jadi tak ada kain sarung dia pakai. Jadi kalau orang nak salai dengan dia, dia nak tubik tangan dia kuat. Jadi dia buat tubik ke bawah. Bila tubik ke bawah, pasal dah habis nampak bahagian tepi dia, aurat dia terbuka. Jadi Nabi larang istimalus samma. Ataupun kalau kapur-kapur dulu ni kain pelekak kan, kita pakai baju tubik buai tu malam tu dah, dia pakai kain pelekak, lepas tu dia pun buku tutup kepala dia tu, jaga tu. Jadi itu dilarang oleh Nabi sebab dia tidak dapat bergerak dengan mudah tangan dia sebab terselimut. Jadi bila dia nak ambil sesuatu, nak mengelak sesuatu, dia tidak dapat bertindak, mereka dia terpaksa keluarkan tangan dia tu daripada bawah sehingga tersikat auratnya. Tapi kalau dia pakai kain sarung, kemudian dia ambil kain selimut, dia buku dia, tak apa. Sebab kalau dia angkat kain selimut tadi untuk mengeluarkan tangan dia, maka itu tidak menyebabkan dia terdedah aurat. Jadi
Maka sebab itulah Nabi SAW melarang orang itu berselimut dalam keadaan tangan dia tu berada dalam selimut tu juga, dalam keadaan tak ada kain sarung. Kemudian satu jenis pakaian yang Nabi larang ni, iaitu duduk ihtibak. Duduk ihtibak ni lagu mana? Mana dia duduk, dia pakai kain sarung ni, dia apa? Dia pakai kain sarung, dia duduk, dia dakap lutut dia. Dia dakap lutut dia. Lepas tu dalam keadaan kain sarung jatuh ada. Tak ada bahagian yang menutup kemaluan. Sebab kadang-kadang dia duduk tu menyebabkan tersikap aurat. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kadang-kadang orang tu dia duduk, dia peluk, dia peluk lutut dia tu. Kadang-kadang dia tak kapal, punah dia, nak terlepas. Jadi sebab kepada dua jenis pakaian tadi itu adalah kerana menyebabkan seorang itu mendedahkan aurat dia. Dan kedua jual beli tadi dilarang oleh Nabi kerana jual beli ini menyebabkan seseorang itu menipu orang lain ataupun dia tertipu. Sebab dalam kaedah Quran ini la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzalimi orang lain pula tidak menzalimi diri kamu. Jadi kena jaga. La darara wa la dirar, tidak mudarat, tidak menyebabkan diri kamu termudarat dan kamu tidak juga memudaratkan orang lain. Yang kedua, dilarang ini kerana benda tu tidak dapat diperiksa, diteliti sifat dia macam mana. Jadi dikira-kiranya ini jual beli jahil, kadang-kadang tak tahu sifat bahagian. Tapi kalau kita tahu dah, macam kita nak beli bahagian tu panggil jual beli sahabat, kita tahu dah, kita nak beli kalipak dengan dia ni itiga, itiga kita itiga apa kok, maklum dah pada kita dia tu memang jual kalipak, sifat dia lagu tu sayang sama, maklum dah pada kita pun bayar pada dia tak. Cuma kadang-kadang kita order kalipak tu iti apa, ubi ketan, daging apa semua tu atas-atas iti oksigen, iti oksigen. Kemudian babu tahrimi bai'il hablil habalah. Ini bab larangan daripada jual beli anak dalam kandungnya. Maksudnya anak dalam kandungnya ni maknanya kita kira juga sebagai benda yang dijual dengan harga suku. Tapi kalau kita tak kira, kita jual ibu, termasuk yang anak, tak kira anak tu nilai dia berapa, tak apa. Atasnya dia kata atas ibu ni 700. Atas anak ni di jamu-jamu ada 3 ekor, 3 ekor anak kambing. Jadi seekor 100, jadi 1000. Tak boleh jual dia. Sebab anak tadi dia termasuk di bawah ghara juga. Kita tidak tahu anak tu boleh hidup ataupun tidak. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah SWT, salah dan silap daripada kembali Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.